Surah Maryam termasuk salah satu surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 6, ada 6 paragrafnya. Terlebih dahulu kita tengok apa mesej utama surah ini. Ringkas saja mesejnya dan inilah akan kelihatan kepada kita sepanjang kita baca surah Maryam ini, yaitu tinggalkan akidah Trinity, akidah tiga Tuhan, dan pilihlah akidah Tauhid yang murni. Mana di celah-celah tu ada juga bantahan dan kritikan terhadap akidah syirik selain daripada Trinity itu. Trinity itu mana akidah tiga Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Kristian. Maknanya surah ini secara lebih khusus menolak akidah Kristian itu, bahawa itu juga termasuk dalam kesyirikan yang ditentang oleh Islam, yang bertentangan dengan ajaran sekalian Nabi, bukan sahaja Nabi kita, termasuk Nabi Isa sendiri dan Nabi-Nabi yang lain. Baik, ada 6 paragraf semuanya dalam surah ini. Paragraf 1 daripada ayat 1 hingga 15. Di dalamnya tersebut kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan sebab-sebab keperluan kepada anak. Sebab-sebab keperluan kepada anak. Paragraf 2 bermula dari ayat 16 hingga 20. Ini kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Paragraf 3 bermula daripada ayat 21 hingga 50. Nabi Ibrahim juga membawa akidah Tauhid. Paragraf 4 ayat 51 hingga 63. Nabi-Nabi yang lain juga membawa akidah Tauhid. Ishaq, Yaqub, Musa, Harun, Ismail, Idris. Setiap orang yang bertakwa berhak mendapat syurga. Itu juga ada di dalam paragraf yang keempat ini. Paragraf kelima ayat 64 hingga 83. Seruan Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ancaman neraka dan pembatalan pemikiran ketua-ketua kafir Quraisy. Paragraf yang ke-6 daripada ayat 84 hingga 98 hingga ke akhir surah. Ini menghiburkan hati Rasulullah. Menghibur itu maksudnya tasliyah. Dipanggil dalam istilahnya tasliyah. Menghiburkan, menenangkan, memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman terhadap orang-orang musyrikin bahawa hukuman kerana kesyirikan boleh juga berlaku dalam bentuk kebinasaan di dunia. Itu ancamanlah, peringatan. Baik, itulah secara kasarnya apa yang terdapat di dalam surah Maryam ini. Tema-tema dan kandungan kasar di dalam surah Maryam. Itulah struktur, kita panggil itu struktur mikro, atau an-nazmul jalinya. An-nazmul jalinya itulah. Kadang-kadang orang-orang yang belajar tafsir, yang baru-baru belajar tafsir, dia tidak faham istilah, kan? Dia tak pernah berjumpa istilah-istilah itu. Jadi eloklah melalui daurah kita ni mereka mula berkenalan dengan beberapa istilah dalam tafsir. Umpamanya tasliyah itu daripada dulu lagi ada, tafsir mana-mana pun ada. Paragraf akhir tadi kan, tasliyah, menghiburkan, itu semua orang tahu, orang belajar tafsir tahu.
daripada dulu lagi. Tapi kalau istilah amud, tak tahu. Apa itu amud? Itu di dalam kitab, umpamanya tafsir Nizamul Quran, yang mana sebenarnya yang kita baca sekarang ni, yang kita ikuti sekarang, banyak sekali pengaruh kesan daripada Maulana Hamiduddin Farahi. Itu manhaj dia, cara tafsir dia yang terkenal di seluruh dunia. Terkenal di seluruh dunia. Berapa banyak orang buat tesis PhD-nya, tesis masternya, mengkaji tafsir dia. Cara dia tu yang unik lah. Unik. Jadi buku yang kita terjemah ni, kita baca ni, sebenarnya banyak juga pengaruh daripada situ. Itu kita tahu dia guna istilah amud. Amud tu maknanya tiang. Kalau kita tengok dari segi bahasa, maknanya tiang kan? Bukan begitu. Amud itu inilah yang kita sebut message utama. Amud, message utama. Atau dalam bahasa Urdunya disebut markazi mazmun. Markazi mazmun. Itu istilah. Sama juga an-nazmul jali. Itu tak ada dalam tafsir-tafsir lama, tak ada. Itu penemuan baru. Penemuan baru. Kita kena tahu lah perkembangan itu. Perkembangan tafsir. An-nazmul jali itu apa? Struktur mikro lah. Yang kita duduk baca ni struktur mikro. Ini satu penemuan baru lah. Zaman dulu, tafsir-tafsir dulu tak ada semua. Istilah tu tak ada. Daripada kita mengikuti daurah tafsir kita boleh faham semua. Kenapa? Bahkan dibuat dalam bentuk carta. Kalau dulu Maulana Hamiduddin Farahi tak ada buat macam ni, carta ni. Ni orang kemudian. Orang kemudian. Bahkan pengarang dia ni masih ada. Pengarang dia masih ada. Dan pengarang dia ni orang Jamaat Islami. Jamaat Islami Maulana Maududi. Dan dia banyak juga ni tafsiran dia ni terpengaruh dengan aliran Maulana Maududi. Maulana Maududi juga seorang ahli tafsir yang terkenal. Maulana Maududi pun tidak buat gini, tak buat gini. Dia buat gini. Itu satu yang menarik lah. Satu benda baru lah dalam tafsir. Jadi nak faham apa itu an-nazmul jali, dan apa itu an-nazmul khafif, kena tengok nota saya usul tafsir. Dalam tu kita dah bincang apa itu an-nazmul khafif. Kalau nazmul khafif tu dalam istilahnya maknanya struktur mikro. Ni makro. Itu mikro, struktur mikro. Itu pun dulu tak ada. Maknanya kalau orang belajar tafsir dulu, dia tak faham tu apa tu. Apa an-nazmul khafif, struktur mikro. Itu kena tahulah kita orang yang belajar tafsir. Alhamdulillah, kita kalau belajar di India dan Pakistan, tafsir ni sentiasa berkembang. Dia tidak berhenti setakat benda sama macam kita di sini kan. Berpuluh tahun, beratus tahun pun tafsir Jalalain tu. Di sana tafsir Jalalain pun ada. Dia belajar juga. Bahkan ulama-ulama di sana, salah seorang ayah angkat saya, dia buat syarah tafsir Jalalain tu dalam 5-6 jilid. Mana hebat. Dia buat. Orang dia kuat menulis. Jadi tinggal kepada orang kemudian. Tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, apa yang lama-lama tu pun belajar juga. Tapi yang baru pun dia tengok. Ada perkembangan, ada kemajuan. Baik, kita pergi kepada zaman diturunkan. Baca Aiman, baca. Zaman diturunkan. Surah Maryam adalah satu surah Makkiyah. Ia diturunkan sebelum hijrah ke Habsyah yang berlaku pada tahun ke-5 hijrah. Ketika itu orang-orang Islam menjadi mangsa kezaliman dan kekejaman orang-orang musyrikin di Mekah. Para sahabat yang akan berhijrah ke Habsyah perlu sekali dididik untuk menghadapi orang-orang Kristian di Habsyah.
Maka surah yang membimbing mereka bermujadalah dan berdiskusi dengan ahli kitab diturunkan. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah membaca surah ini di hadapan Raja Najasyi. Sekejap saya nak cerita lah lebih kurang latar belakang. Ini macam ni kan, zaman diturunkan. Kalau kita baca tafsir Maududi bertemu, mana situ punca dia. Setiap pengarang dia ada punca, tempat rujuk dia. Dia ada tempat rujuk dia. Tafsir Maududi saya nak tunjuk contoh lah, contoh. Sambil-sambil kita sela-sela. Ini tafsir Maududi. Dia cukup 30 juzuk. Cukup 30 juzuk. Contohnya kita ambil sekarang surah Maryam. Surah Maryam. Ini tafsir Tafhimul Quran. Surah Maryam. Cuba tengok, cantik dia buat. Dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Inggeris pun sudah ada. Dalam bahasa Arab, saya tak pasti lengkap dah ke tidak, saya tak pasti. Tapi sebahagian besar daripadanya telah ada. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cuba tengok, ni menarik. Setiap surah dia buat begini. Nama surah, sebab apa dia ambil daripada mana, zaman diturunkan. Cuba tengok, zamanai nuzul. Bila surah ini diturunkan. Jadi buku yang kita baca tadi sebenarnya dia sini punca. Kalau kita tahu, kita baca juga buku ni, kita tahulah latar belakang sejarah bagi surah ini. Itu tajuk-tajuk dia, kita tengok latar belakang sejarah. Panjanglah dia cerita. Jadi ada mukaddimah dulu. Sebelum setiap surah tu di permulaannya ada mukaddimah. Cuba tengok panjang perbincangannya. Berapa buku surat ni. Kemudian topik dan isi kandungan surah. Isi kandungan surah. Cuma dia tidak buat dalam bentuk carta yang kita baca. Carta yang kita buat lagi mudah. Tapi benda yang lebih kurang sama. Jadi daripada tafsir ini sebenarnya yang tadi itu pun struktur makro yang kita baca. Ini kandungan, isi kandungan. Lepas tu baru pergi surah Maryam. Ayatnya 98, rukuknya 6, surah Makkiyah. Kemudian ini tafsir dia di bawah ni. Tafsir dia di bawah. Begitulah. Setengah tu panjang, setengah tu pendek. Dia ada tafsir ni dalam 6 jilid. 6 jilid tebal. Itulah tafsir Maududi. Dia buku yang kita baca tu banyak pengaruhnya daripada situ. Banyak isi kandungannya daripada situ. Dan pengarang itu adalah salah seorang pembimbing di dalam jamaah Islami. Di dalam jamaah Islami. Kenapa saya pilih yang ni? Sebab saya memang terbuka. Mana yang bagus daripada mana-mana pun saya ambil. Itulah sepatutnya kita jangan taksub. Jangan taksub dengan mana-mana, jangan taksub. Walaupun aliran yang saya belajar pun ada cara dia sendiri. Tapi saya tengok lebih sesuai yang ni untuk umum masyarakat Islam, untuk orang ramai, lebih sesuai yang ni. Terutama kalau kita nak buat dalam bentuk daurah tafsir dalam masa sebulan, sekejap saja, boleh habis. Dan orang dah tahu dah kandungan dia tu kan. Banyak tafsir-tafsirnya, antaranya kalau kita tengok ini tafsir Majidi. Tafsir Majidi. Ni tafsir Majidi. Di tengah di sini Quran dan terjemahan di bawah dia. Di tepi ni tafsir. Dia dibuat oleh seorang tokoh ulama juga di India, namanya Abdul Majid. Sebab itu namanya Majidi. Tafsir Majidi. Dan dia ni buat, kalau dalam bahasa Inggeris dia buat 4 jilid. Boleh cari tafsir Majidi dalam PDF pun ada, boleh dapat percuma. Saya pun ada. Dalam bahasa Inggerisnya 4 jilid. Dia sendiri tulis dalam bahasa Inggeris. Ini seorang Maulana yang hebat. Ini dalam bahasa Urdu. Tafsir dia dalam bahasa Urdu. Begitulah lebih kurang ya. Baik, kita kembali semula ke sini. Saya nak sebutlah, sebab sebelum ni saya tak sebut di mana punca dia. Tak setengah-setengah tajuk ni. Berkaitan surah Maryam dengan surah sebelum dan selepasnya. Baca terus. Pertama, ayat terakhir surah Al-Kahfi yang telah berlalu sebelum surah Maryam menjelaskan akidah tauhid dengan firman Allah, annama ilahukum ilahun wahid.
dan manusia dilarang melakukan syirik dalam ibadah. Mesej utama surah Maryam ini pula ialah menolak akidah Trinity, yakni Tritunggal, dan membuktikan kebenaran akidah Tauhid. Kedua, disebutkan di permulaan surah Al-Kahfi bahawa salah satu tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk mengingatkan orang-orang Kristian tentang kesilapan akidah mereka. Ayat 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Di dalam surah Maryam ini pula terdapat ayat-ayat seperti ayat ke-35 berikut. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ, dan ayat ke-92 yang membuktikan Allah tidak mempunyai anak. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. Ketiga, dunia hanya perhiasan untuk sementara waktu, yang benar-benar kekal ialah amal soleh. Di dalam surah Al-Kahfi tersebut ayat di bawah ini, ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ia jelas menunjukkan kehidupan dunia hanyalah perhiasan sementara. Yang kekal dan berguna di sisi Tuhan hanyalah amalan soleh. Di dalam surah Maryam, perkara yang sama disebutkan, ayat 76. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Sekejap Aiman. Ini benda yang kita kena perhati. Perkaitan di antara satu surah dengan surah sebelumnya. Misalnya kita tengok yang di atas surah Al-Kahfi, annama ilahukum ilahu wahid, di akhir surah. Lepas tu di sini wa yunziran di dalam surah Al-Kahfi disebut wa yunziran alladhina qalu ittakhadallahu walada, ada sebut dari situ. Lepas tu di dalam surah Maryam, ma kana lillahi an yattakhidha min walada subhanah. Ni lebih kurang sama. Cuba tengok perkaitan dia, dekat tu, kandungan dia tu. Itu benda yang kita kena cari bila kita baca surah-surah di dalam Quran ni. Dia memang ada perkaitan itu antara surah sebelumnya dan selepasnya. Kalau dalam surah sebelumnya disebut secara ringkas, di dalam surah selepas itu disebut dengan lebih terperinci lagi. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi sebelum ni, Al-Baqiyatus Salihat, ada lafaz macam tu. Tetapi khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di dalam surah Maryam kan dekat lepas pada surah tu, surah Maryam ni, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Tu beza, dekat. Itu makna perkaitan antara surah dengan surah. Kemudian yang keempat, baca terus. Keempat, di dalam surah Maryam, akidah Tauhid dibuktikan berdasarkan sejarah kehidupan Nabi Isa dan beberapa orang Nabi yang lain. Di dalam surah Taha akan datang, dikemukakan kehidupan Nabi Musa yang jelas memperjuangkan akidah Tauhid. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, gaya bahasa yang aneh dan luar biasa digunakan di dalam surah Maryam sebagai dalil-dalil kebenaran ajaran Tauhid. Perkataan burhan atau ayah tidak digunakan di dalam surah Maryam untuk membuktikan kebenaran ajaran Tauhid. Ia sebaliknya menggunakan gaya bahasa yang aneh dan tidak biasa seperti zikru rahmati dan wadhkur fil kitabi. Ayat 2, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ayat 16, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ayat 41, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Ayat 51, واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Ayat 54, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Ayat 56, واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Semua mereka yang tersebut di dalamnya adalah pendukung-pendukung ajaran Tauhid, maka itu merupakan bukti kebenarannya. Sekejap. Satu perkara yang saya telah sebut dah sebelum ni, tapi nak sebut sekali lagi. Ni kan sebab kita belajar ni secara ringkas. Sebut ayat, ayat 2, ayat 16. Tengoklah
Kalau kita tu, kalau dah faham tak apalah. Tak faham. Tapi kalau tak faham, tengok. Contohnya ni. Ni contohnya. Apa ni? Ni kalau boleh bahasa Melayu ni. Tengoklah. Terjemahan saja. Atau kalau bahasa Indonesia ni. Tengoklah misalnya surah Maryam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat 2 tengok sini. Penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya Zakaria. Tengok gitu caranya. Kalau ada dalam handphone, tengok di situ caranya. Kena buat begitu. Mana yang tak boleh faham secara langsung lah, barulah kita nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan tauhid, selalu juga di dalam Quran digunakan istilah burhan. Hatu burhanakum, burhanum min rabbikum. Ayah digunakan. Tetapi di dalam surah ini tidak begitu. Tapi dalam bentuk zikr, wadhkur. Mana perkataan zikr ada disebut di sini. Perkataan wadhkur, dan ini sebenarnya merujuk kepada dalil tarikhi. Ini isyarat kepada dalil tarikhi, dalil berupa sejarah, dalil dalam bentuk sejarah yang membuktikan ajaran tauhid itu ajaran yang benar, dan itulah yang didukung, diperjuangkan oleh setiap orang nabi, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita, termasuklah Nabi Isa. Bermakna orang-orang Kristian yang kata Tuhan itu ada 3, termasuk salah satunya Nabi Isa, itu tak benar, tak betul. Itu maksudnya. Nak tolak yang itulah. Sebab tu kalau tengok mesej utama surah, kisah di sekitar tu. Dan itu penting. Kita kata, kenapa satu surah di sekitar tu? Jangan. Kita kena sedar bahawa sampai sekarang ni kita tidak boleh mengatasi. Kita tidak boleh melebihi orang-orang Kristian lagi dari segi bilangan, dari segi kuantiti. Mereka lebih ramai. Walaupun ajaran mereka itu tidak benar, ajaran mereka itu tak benar, karu, tak betul, bercanggah dengan ajaran pembawanya yang asal. Walaupun begitu, tetapi orang-orang yang mendakwa mengikut ajaran dia tu, mengikut Nabi Isa tu lebih ramai. Jadi kita terpaksa kena berhadapan dengan mereka. Terpaksa kena berhadapan. Jadi bagaimana orang Islam nak berhadapan dengan orang Kristian ini? Terutamanya kebetulannya di zaman kita ni, kalau di zaman Nabi itu kuat dah. Bahkan ada negara, pemerintah. Kalau cerita ni di Habasyah, sahabat-sahabat pergi ke Habasyah tahun ke-5, baca surah ni di hadapan Raja Najasyi. Raja Najasyi itu siapa? Kristian. Jadi Kristian kuat yang ada negara pada masa itu. Bahkan hari ini semakin banyak negara-negara, terutama negara barat, di negara Amerika, Amerika Latin, Amerika Utara, semua tu Kristian. Dalam berbagai-bagai aliran lah, banyak pula pecahannya Kristian tu pula. Tapi pada dasarnya situlah begini. Syirik. Maknanya kita kena hadapi mereka ni. Mereka bukan calon-calon orang, ada pengaruh besar. Paling tidak dari segi kemajuan negara dia. Dari segi itu. Jadi orang terkeliru, orang terikut-ikut, terpengaruh dengan mereka. Kita nak menghadapi mereka kena ada hujah yang kuat. Dan hujah Islam memang kuat. Daripada zaman Nabi lagi, seorang raja yang begitu hebat, yang begitu besar masuk Islam. Kerana baca surah ni, baru dia nampak ajaran Kristian itu tak betul. Dan Najasyi itu banyaklah pada hubungannya dengan Nabi SAW, sehingga dia meninggal dunia pun Nabi semayang semayang daripada jauh. Sampai begitu sekali Nabi SAW kahwin dengan Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah duduk di sana, dialah yang menjadi wali, dialah yang bagi mas kahwin apa. Sampai begitu. Dan sahabat-sahabat yang pergi ke sana tu, sahabat-sahabat yang betul-betul hebat, yang betul-betul hebat, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib.
Jadi abad kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pergi ke sana. Jadi itulah mereka berdakwah. Ini siapa? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. As-sabiqun al-awwalun, dia pergi ke mana-mana pun memang memberi kesan yang sangat hebat. Itulah as-sabiqun al-awwalun. Ini sebelum ada lagi pokok Ansar apa semua tu, tak ada lagi. Itu sebelum hijrah lagi cerita ni berlaku. Teruskan baca. Kedua, punca sebenar kesyirikan orang-orang musyrikin Mekah. Ketika menjelaskan tentang sebab-sebab kesyirikan orang-orang musyrikin Mekah yang menjadikan min dunillah sebagai Tuhan mereka, surah ini mendedahkan bahawa Tuhan-Tuhan selain Allah itu pada anggapan mereka kuat, perkasa dan mempunyai iradah, yakni kehendak. Untuk mendapat pertolongan dan bantuan daripada mereka dah orang-orang kafir Quraisy menyembahnya. Ayat 81. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Sekejap Aiman. Jadi orang kafir Quraisy, begitu juga ramai lagi musyrikin yang lain, kenapa mereka menyembah selain daripada Allah? Sebab pada anggapan mereka Tuhan-Tuhan yang lain ni Tuhan-Tuhan kecil lah. Tuhan-Tuhan kecil ni ada peranan juga, ada kuasa juga. Jadi itu puncanya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk ni ada raja, macam ada di bawah dia tu apa ni, tu penghulu, tu penggawa, dan sebagainya, ketua daerah dan sebagainya. Jadi masing-masing tu ada kuasa, dia fikir begitu. Itu puncanya jadi syirik tu. Bukan mereka tak percaya kepada Allah. Allah memanglah paling besar bagi mereka pun, tetapi orang lain pun ada kuasa juga. Orang lain pun ada kuasa juga. Sebab itu kata bahaya. Kita pun kena berhati-hati orang Islam. Takut-takut jadi begitu. Teruskan. Ketiga, di dalam surah Maryam, satu dalil akli dikemukakan dalam bentuk pertanyaan bahawa Tuhan yang telah menjadikan manusia dari tiada kepada ada, adakah tidak berkuasa untuk menjadikan Isa tanpa bapa? Ayat 9. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan ayat 67. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Keempat, Bani Israel tidak menjaga dengan baik sembahyang dan yang diwajibkan ke atas mereka. Dijelaskan kepada ahli kitab bahawa bermula dari zaman Nabi Ismail sehingga kepada Nabi terakhir Bani Israel iaitu Nabi Isa AS, sembahyang adalah satu ibadat yang difardukan. Sekalian Nabi memerintahkan supaya bersolat, tetapi Bani Israel telah mengabaikan ibadat yang terpenting itu. Nabi Ismail yang hidup pada 2000 tahun sebelum Masihi telah menyuruh ahli keluarganya bersalat dan berzakat. Ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Isa sendiri dinukilkan berkata bahawa Allah telah berpesan kepadanya supaya menjaga salat dan zakat di sepanjang hayatnya. Ayat 31. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Tetapi malang sekali, kerana selepas itu Bani Israel mengabaikan ibadat yang berkurun-kurun lamanya itu, semata-mata kerana mengikut hawa nafsu. Ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Jadi ini semua ni nak ceritanya ibadat sembahyang, zakat yang kita bagi ni bukan baru. Nabi-nabi dulu pun terhajar begitu. Cumanya yang betul-betul dapat menghidupkan ibadah ni orang Islam. Sebab orang lain tu kalau Kristian ni misalnya seminggu sekali, itu pun kalau pergi seminggu sekali saja. Yang masalah itu tak penting semua dunia. Sedangkan kita sentiasa kena ingat kepada Allah setiap hari, bila kita bekerja, bila kita hidup, buat apa pun. Itulah sebab disyariatkan sembahyang 5 waktu tu. Hikmat dia supaya kita sentiasa ada hubungan dengan Allah SWT, tidak lupa kepadanya. Sebab itulah di dalam surah ni dan lain-lain selalu disebut zikr. Zikr itu maksudnya sembahyang. Teruskan. Kelima, berhubung dengan kebinasaan kaum dan umat. Satu perkara lagi tersebut di dalam surah Maryam, bahawa Allah selalu juga membiarkan bangsa-bangsa yang derhaka bermewah-mewah dan berseronok dengan kehidupan yang serba lengkap untuk satu jangka masa. Kemudian dia membinasakan mereka. Cara membinasakan bangsa-bangsa seperti itu tersebut 2 kali di dalam surah ini. Pertamanya pada ayat ke-74 dan keduanya pada ayat ke-98. Ayat 74,
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. Ayat 98. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Jadi begitulah. Kita tidak perasan sebenarnya orang-orang sebelum kita sebanyak mana dah generasi sebelum kita. Inilah Tuhan tanya tu dalam bentuk pertanyaan. Berapa banyak dah sebelum mereka generasi yang lalu. Setelah mereka pergi, hal tuhissu minhum min ahad, adakah kamu perasan ada seseorang daripada mereka, au tasma'u lahum rikza, ataupun ada bunyi bisikan-bisikan ataupun kesan bunyi tapak kaki, ada ke? Tak ada, lenyap dah. Begitulah kita pun akan jadi begitu juga. Kita akan bertemu, Tuhan akan tinggal. Kalau tidak binasa begitu pun mati biasalah. Mati biasa sehingga orang tak boleh kesan pun kita pernah wujud. Tak boleh kesan. Usah ke nak bincang jauh-jauh, kecuali kalau yang termasuk dalam sejarah tu, ayyamillah, itu adalah disebut dalam sejarah. Kalau tidak kah? Cuba tanya diri kita sendiri. Bin apa? Orang ni bin 2-3 generasi. Generasi dia pun tadi atas. Mana datuk kita yang keempat, yang kelima lah katakan. Dia pun tak sangka kita, dia tak tahu apa, tak tahu. Nama pun tak tahu. Usahakan nak tahu suara dia macam mana, rupa dia macam mana. Begitulah nasib hidup manusia. Jangan main-main. Yang Allah SWT kira ialah amalannya, imannya. Lepas tu orang ingat ke tidak ingat, orang perasan ke tidak perasan kita pernah wujud, ikutlah itu. Ikut. Yang pentingnya kita hidup penuh dengan makna, ikut ajaran Allah SWT. Barulah ada al-baqiyatus salihah, barulah ada. Itulah nak cerita hidup dunia ni setelah tu lah yang sibuk-sibuk sangat. Setelah tu kecuali kalau kita ada peranan besar, barulah ada orang sebut seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah. 1000 tahun lebih orang masih sebut lagi. Ada jasa, ada buat sesuatu. Padahal tidak keturunan dia pun. Yang keturunan datuk yang keempat, kelima pun tak tahu. Nama pun tak tahu. Itulah nak cerita. Jangan main. Supaya Allah SWT binasa kan. Dulu jangan kira dah tamadunnya hebatnya, bangunan hebat. Orang kemudian tengok duduk dalam tanah. Peninggalan lama. Puak-puak arkeologi ni pergi duduk gali, pergi duduk cari. Oh, kata dia ni satu tamadun yang besar, panjang, bandar di luar bukan main ni, kata dia. Namanya Mohenjo-daro. Macam-macam lah nama tu dalam sejarah kan. Namanya begini. Oh, katanya di Kedah ni dulu ada bukan main hebat kerajaan, duduk dalam tanah. Siapa nak tahu? Usahakan nama setiap orang, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Itulah hidup dunia. Dengan sebab itu kenalah diisi betul-betul hidup ni. Habis di situ. Ringkas. Seterusnya kita bertemu dengan surah Taha pula, iaitu surah ke-20. Bilangan ayatnya 135. Ini juga termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 7. Mesej utama surah. Wahai orang-orang Islam. Ini tu 7. Seolah-olahnya surah ini tuju kepada kita. Tuju kepada kita. Belajarlah daripada sejarah hidup Nabi Musa. Di bawah naungan Al-Quran, kamu hendaklah menghadapi iblis dan Fir'aun. Di zaman kamu dengan penuh sabar dan istiqamah. Jangan berasa Fir'aun ni ada zaman dulu saja. Tak ada kena-mengena dengan kita. Jangan berasa Abu Jahal dan Abu Lahab ni ada zaman Nabi saja. Zaman kita tak ada kena-mengena dengan kita. Jangan berasa begitu. Yang dahsyatnya kadang-kadang orang Islam tu sendiri. Tak ada kau orang kafir ya. Kau orang kafir yang duduk kejar kita. Yang duduk menyibuk dengan kita, yang duduk ganggu kita. Sama Islam. Sama Islam. Itulah yang kita lihat di negara-negara Islam. Selama mana dah
beratus tahun. Beratus tahun. Orang Islam nak bercakap Islam pun tak boleh. Nak dakwah pun tak boleh. Apatah lagi kalau kata nak ubah kerajaan, sistem tu. Bunuhlah jawabnya. Itulah yang berlaku di Mesir. Habis orang-orang cerdik terpaksa lari. Kena lari daripada negeri itu. Siapa yang rugi? Negeri itu juga rugi. Tak kira. Orang Islam tu tak mahu hukum Islam tu sendiri. Bayangkanlah macam mana. Lagi dahsyat. Mana kita tidak payah bertemu dengan Abu Jahal seperti Nabi zaman Nabi dulu. Tapi perangai itu menentang Islam tu diambil alih oleh orang Islam. Orang kafir senang pula, ya, dia tak kisah ikut kamu. Ikut kamu. Kita ni sendiri. Kita ni sendiri duduk berkelahi, duduk berbalah sama sendiri. Duduk menghalang orang tu, orang ni nak menegakkan Islam. Itu malas. Paragraf 1 ayat 1 hingga 8 menghiburkan hati Rasulullah. Ini orang panggil tasliyah. Paragraf 2 ayat 9 hingga 47 percakapan kali pertama Musa dengan Allah dan beberapa arahan dari Allah kepadanya. Kita boleh dapat di dalam surah ini. Itu yang pertama. Paragraf yang ketiga ayat 48 hingga 79 dakwah kepada Fir'aun di istananya dan akibat dakwah itu. Mana nak suruh orang Islam buat gini juga lah. Buat gini. Sebab itu cabaran teruk. Paragraf 4 ayat 80 hingga 98 peristiwa-peristiwa selepas keluar dari bumi Mesir dan fitnah Samiri. Ini pengikut Nabi Musa ni bila keluar daripada Mesir, apa jadinya? Apa jadinya? Maknanya jangan buat begitu. Jangan buat bid'ah dalam agama. Musa Samiri itu buat bid'ah lah di kalangan ajaran di pengikut Nabi Musa. Nabi Musa pergi sekejap, dia sudah buat cerita lain, sehingga jadi sesak orang. Jangan macam tu. Kita mana pesanan untuk kita dalam bentuk cerita tentang orang lain, tapi pesanan untuk kita. Paragraf 5 ayat 99 hingga 114 bicara Allah kepada Rasulnya dan hal ehwal hari kiamat. Paragraf 6 ayat 115 hingga 129 kisah Adam dan Iblis serta hukum balasan baik dan balasan buruk. Paragraf yang ketujuh ayat 130 hingga 135 pesanan bersabar dan beberapa arahan dan panduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita pun kena ikut jejak langkah itulah. Kena ikut cara Rasulullah itulah. Ikut arahan Allah SWT juga. Dan itu terdapat di dalam surah ini. Baik, baca di situ. Zaman diturunkan. Zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Pertama, surah Taha diturunkan selepas surah Maryam sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Habsyah iaitu pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian. Sebahagian daripadanya ada yang diturunkan sekitar bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Ketika itu surah Taha yang bertulis sudah pun ada pada saudara perempuan Sayyidina Umar. Kerana terkesan dengan surah itu, Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Antara maksud surah Taha diturunkan pada peringkat itu ialah untuk memahamkan orang-orang Quraisy tentang tujuan Rasul-Rasul diutuskan dan juga memberitahu mereka kerja-kerja para Rasul. Melalui sejarah hidup Nabi Musa, para sahabat khususnya yang masih muda dibentuk dan dibina pribadinya. Surah ini juga memahamkan kepada orang-orang Quraisy yang bijaksana, ulin nuha, tentang kebenaran seruan Tauhid, kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran hari akhirat. Ayat 54 dan 128. Teruskan. Kedua, ayat 114, besar sekali kemungkinannya diturunkan tidak lama selepas bermulanya kehidupan Rasulullah sebagai seorang Nabi. Ketika itu baginda membaca wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan cepat-cepat. Baginda takut ia terlepas dan tidak sempat diingat dengan baik. Ketiga, dikatakan kepada pimpinan musyrikin Quraisy bahawa sikap mereka yang melampaui batas itu tiada bezanya dengan sikap Fir'aun dahulu. Nabi Musa juga sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua mereka menyeru kepada akidah tauhid, kepercayaan kepada hari akhirat dan menegakkan solat. Seruan ini juga memang terdapat di dalam Al-Quran.
berpaling daripadanya mengakibatkan kerugian dan kehinaan di dunia dan di akhirat, sama seperti yang diterima oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Baca lagi. Berkaitan surah Taha dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, di dalam surah Maryam, untuk meyakinkan orang-orang Kristian tentang kebenaran akidah Tauhid, sejarah kehidupan Nabi Isa dijadikan sebagai dalil. Di dalam surah Taha ini pula, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi tentangnya, dikemukakan sejarah hidup Nabi Musa sebagai dalil. Di dalam kedua-dua surah terdapat modal-modal untuk menyeru golongan ahli kitab yang sememangnya diperlukan sebelum para sahabat berhijrah ke Habsyah lagi. Kedua, di dalam surah Al-Anbiya akan datang dikemukakan sejarah hidup 16 orang Nabi, pribadi, kerja dan peranan mereka juga dinyatakan di dalamnya. Rasulullah SAW dikatakan sebagai pewaris ajaran Nabi Ibrahim dan kedatangan baginda merupakan rahmat untuk sekalian alam. Semua manusia diseru supaya beriman kepada utusan Allah yang terakhir itu. Baca lagi. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, pengenalan tentang Al-Quran diberikan di permulaan surah Taha dan juga di akhirnya. Quran bukan beban kepada kata kunci itu kan. Kata kunci itu kena perhati. Dia tidak sebut sekali. Biasanya disebut di awal dan disebut di akhir. Ini macam tentang Quran. Diberikan di permulaan surah Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu di permulaan. Dan di hujungnya seperti kita akan lihat, dan juga di akhirnya. Cuba tengok, baca situ. Di sini ada. Quran bukan beban kepada manusia. Ayat 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran adalah peringatan dan nasihat untuk orang yang takut kepada Tuhan. Ayat 3. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tujuan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan kaedah tasrif digunakan untuk mengemukakan janji-janji buruk dari pihak Allah, bertujuan menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah dan supaya mereka berupaya untuk berfikir. Ayat 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Balasan buruk kerana berpaling daripada Al-Quran ialah kehinaan di hari akhirat. Orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran akan memikul beban yang berat di hari kiamat nanti. Ayat 100. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Balasan buruk kerana berpaling daripada Al-Quran juga nyata dalam bentuk kesempitan hidup di dunia dan di hari kiamat nanti. Orang yang berpaling daripada Al-Quran akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Cuba kita perhati. Sentiasa kita tengok daripada awal lagi. Penekanan tentang Al-Quran sebagai pegangan hidup selalu diperkenal, selalu ditekankan. Sebab ini Quran ini hendak dijadikan sebagai panduan hidup kita, pedoman hidup. Sebab itulah selalu ditekankan. Inilah yang modal yang ada pada kita je. Untuk bahagia dunia dan akhirat, kita kena pegang Quran ini, kena utamakan Quran ini, berpadukan Al-Quran ini. Itu yang ada pada kita. Sebab itu dalam surah mana-mana pun tak lupa Quran itu. Begitu penting Quran. Adapun mukjizat-mukjizat yang lain, dia telah hilang bersama-sama dengan Nabi kita. Kalau ada mukjizat dalam bentuk sahabat, sahabat-sahabat dia melahirkan orang-orang yang hebat, sahabat tu pun dah mati. Kita tak sempat, tak ada dengan mereka. Yang boleh kita tengok, boleh buat panduan, boleh buat pegangan Quran ini. Ini yang ada. Sebab itu selalu disebut Quran di mana-mana pun. Teruskan. Kedua, dua ayat di dalam surah ini adalah penting untuk membuktikan tauhid uluhiyah. Antara tujuan seruan Al-Quran ialah membuktikan kebenaran ajaran tauhid uluhiyah dan menyebarluaskan tauhid asma' Allah dan sifat-sifatnya yang indah. Ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah lah ilah, dia sahaja yang layak disembah. Ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ketiga, sembahyang diperintahkan supaya dijaga dengan baik untuk mengingati Allah. Ayat 14.
wa aqimis salata li dzikri. Jadi sembahyang itu dizikri. Zikri maknanya dirikanlah sembahyang untuk mengingati. Sembahyang itu ibarat kulit. Ingat kepada Tuhan, itu isinya. Dirikan sembahyang untuk mengingati. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu akan aku. Ingat macam mana? Dengan mengerjakan sembahyang. Nescaya aku ingat kepada kamu. Aku berikan rahmat, aku berikan bimbingan kepada kamu. Inna salata, di tempat lain, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perkara keji dan perkara mungkar. Lepas tu apa Aiman? Aiman hafal Quran kan? Pada tu jadi doa. Dalam khutbah pun selalu baca dulu hari Jumaat apa? Selepas Salat. Dah tu jadi doa ahli kitab. tak dengar dah. Kuat tu. Apa ni? Inna salata tanha 'anil fahsya. Baca. Wa dzikrullahi akbar. Tu. Allah Lepas tu? ya'lamu ma tasna'un. Kan? Semua apa ni? Khutbah mana-mana pun baca. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara fahsya. Perkara fahsya ni perkara yang keji, terutamanya yang berkait dengan nafsu gitu, berkait dengan nafsu itu seks. Wal munkar, dan perkara munkar secara umum. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu akbar, lebih besar. Sembahyang itu besar, kabira, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu besar. Sebab itu dia sebut, tapi akbar apa? Akbarnya zikir. Itu isinya. Itu isinya. Tapi kulit itu penting. Tak ada kulit, tak tahu apalah dalam tu. Semua Allah SWT buat begitu. Timun susu ada kulitnya. Dalam tu ada isinya. Timun Cina ada kulitnya. Mempelam ada lain-lain. Kita dapat beza, dapat tahu kan? Semua ada. Dan kulit itulah yang menjaga isi itu. Daripada kulit tu kita boleh tahu masak dah ke tidak ke. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu buat. Jadi orang buat ni sembahyang tu zahir. Kulit tu orang boleh buat. Sebab tu orang munafik pun boleh buat. Tapi Allah tahu apa dalam hati kamu tu. Kamu buat tu apa maksud, apa niat kamu. Nak menunjuk-nunjuk ria'an nas. Apa ni? Berdiri sembahyang itu dalam keadaan kusalah, dalam keadaan malas dan sebagainya. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu buat itu. Jadi yang pentingnya nak ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan setakat dalam sembahyang, bawa sampai keluar. Sentiasa ingat kepada Allah. Bila nak buat sesuatu, tanya. Tanya, ini Tuhan bagi ke? Itu maksud ingat kepada Allah. Yang kita belajar setiap kali sembahyang. Dia suruh kita ingat. Ada benda lain lagi, buat. Nak suruh apa? Nak suruh kita ingat juga di luar. Nak makan, tanya. Halal ke haram? Ingat kepada Allah lah tu. Ingat kepada Allah lah tu. Bila kita nak melaksanakan sesuatu hukum dalam pemerintahan, ingat. Hukum Allah macam mana? Canggah ke tidak dengan hukum Allah? Kena tanya. Jangan buat ikut suka begitu. Kalau tidak, tak ada arti sembahyang. Kita duduk penting yang zahir tu. Duduk penting bacaannya. Sehingga salah baca sikit ya. Apa dia kurang pasal sikit, dia tak mahu dah buat tu iman. Sibuk berkelahi benda-benda macam tu. Lepas tu dari segi gerak tangan, letak tangan di mana, itu yang pentingnya. Isi itu tidak dipentingkan. Padahal isi itu yang nak sebenarnya. Walaupun kulit itu memang penting juga. Memanglah penting. Sebab tu kan, wa innaha lakabiratun. Mana as-salatu kabiratun, bukan as-salatu akbar. Wala dzikrullahi akbar. Cuba perhati tu. Barulah nampak ajaran Quran yang sebenarnya. Ingat kepada Allah. Aqimis salata li dzikri, di sini. Di dalam surah Taha. Dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada aku. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Teruskan. Keempat, ulin nuha, yakni orang-orang yang berakal. Ulin nuha ialah orang-orang yang menerima tauhid dengan lengkap
iaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Ayat 54. Sekarang ni orang duduk kelahi di tempat kita ni lah tu saya sedih tu. Duduk kelahi. Tahu apa dia ni tauhid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah apa ni? Dalam Quran. Allah. Tapi nasib baiklah, alhamdulillah ke mana-mana pun semua terima kandungan. Cuma istilah tu tak mahu. Kalau tak mahu istilah tu nak sebut apa? Nak bagi orang tahu nak sebut apa? Kan kita bagi nama tu senang. Nak bagi nama tu senang, nak panggil pun senang. Nak cerita tu saudara kita Wan Syukri misalnya, tahu tu. Kalau tak ada nama macam mana? Tu ya. Dan orang bubuh nama tu pun dia ada asas dia. La ilaha illa ana. Ilah. Kalau masdar dia apa? Uluhiyah. Ada asas dia. Kamu tak mau pakai itu, kamu nak ikutlah bubuh apa. Tapi biarlah nampak sesuai dengan Quran itu. Fa'budni. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan aku. Oleh itu kamu sembahlah aku. Cuba tengok. Uluhiyah tu. Dia berkait dengan sembahan kepada Allah. Itulah uluhiyah. Dan asma was sifat. Asma was sifat. Lahul asmaul husna. Kan sebut. Itulah maksud asma was sifat tu. Bukan apa benda yang ada di dalam Quran juga. Tetapi apa sebab jadi begini, sebab itulah saya dah sebut sistem pengajian yang tidak lengkap. Itulah akibat. Jadi berkelahi, jadi berbala, macam adik-adik dah lama tak bertemu kan, bertemu boleh jadi bertumbuk dulu. Padahal adik-adik dia tak tahu. Sebab itulah orang tua tu yang mengajar tu kena perkenalkan anak-anak tu. Ni adik-adik kamu, ni siapa tak bertemu, beginilah jadi. Samalah. Siapa tak bertemu, siapa dinafikan adik-adik sini. Itu tak kena. Siapa yang tak kena? Orang tua lah tak kena. Guru-guru tu. Kalau dia sebut, ini betul juga cara, ini betul juga. Senang kan? Jadi bersatu, jadi damai. Semua. Ini jadi tegar, pitnah satu sama lain. Lebih-lebih. Kepada orang kafir pun dia tidak buat begitu. Lupa dari adik-adik. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah, bukan ikhwan. Dia tak sebut ikhwan. Kalau sebut ikhwan tu saudara sekampung, saudara sepekerjaan, saudara sebangsa. Ikhwah, di mana adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik darah daging. Tu. Tapi tidak jadi begitu, macam musuh. Benda ni sebenarnya. Duduk berkelahi ni. Yang jadi sibuk tu sebab apa? Sebab orang-orang tua tu tak reti. Orang tua tu. Dia duduk timbul benda-benda ni. Letak Ibnu Taimiyah lah. Tak ada pasal-pasal pula Ibnu Taimiyah tu kena serang, kena fitnah. Padahal benda ni ada dalam Quran, ikutlah. Tak mahu pakai Ibnu Taimiyah pun. Ni yang ada dalam Quran ni. Nak buat macam mana? Orang sebut tu, sepatutnya kita terima kasih. Nasib baiklah. Ada orang seperti dia perkenalkan kepada kita. Seperti mana kita kata, nasib baiklah ada orang seperti Abu Hasan Asy'ari itu, dia perkenalkan kepada kita manhaj, cara nak mengenal Allah, cara dia. Begitu sepatutnya. Ini tidak. Jadi musuh. Begitulah. Baca lagi. Kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulin nuha. Nabi Musa berkata, pengetahuan tentang umat-umat yang lalu ada di dalam kitab Tuhanku. Tuhanku tidak tersalah dan tidak lupa. Dialah yang menjadikan bumi itu terhampar dan telah membuat jalan-jalan untuk dilalui kamu. Dialah yang menurunkan air dari langit. Dengan air hujan itu tumbuh pelbagai hasil tanaman. Hasil-hasil tanaman itu hendaklah kita manfaatkan dan menjadikan sebahagian daripadanya sebagai makanan-makanan binatang ternakan kita. Sesungguhnya pada semua itu terdapat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang-orang yang berakal, yakni ulin nuha. Ayat 52 hingga 54. Jadi ulin nuha ni kata kunci juga. Ulul albab, ulin nuha. Tapi ulin nuha ni dalam surah ni banyak. Itu makna kata kunci. Maknanya naklah orang-orang yang berakal ni, orang-orang yang berfikir dengan matang, dengan masa, bukan ikut perasaan.
bukan ikut-ikut time gitu, fikir. Ini menunjukkan Islam ni melebihkan, mengutamakan orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Teruskan. B. Ulin nuha atau orang-orang yang berakal sentiasa mengambil pengajaran daripada sejarah kebinasaan umat yang lalu. Ayat 128. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Habis di situ, kemudian kita pergi pula kepada surah Al-Anbiya. Ini surah ke-21 dari segi tertib mushafinya, tertib dalam Quran yang ada ni. Surah ke-21. Bilangan ayatnya ada 112. Ini juga termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 8. Surah Al-Anbiya di dalam ni banyak sekali disebutkan nama-nama Nabi sebagai bukti lah, sebagai dalil. Dalil tarikhi orang panggil. Ini orang panggil dalil tarikhi. Dalil berupa sejarah. Kita nak tahu dalam sejarah ni orang baik tu macam mana, apa pegangannya, apa pahamannya, apa ajarannya. Kita nak ikut yang itulah. Lepas tu apa yang dia hadapi dalam perjuangan hidupnya, apa ujian Tuhan terhadap mereka, orang-orang macam mana dia nak ubah tu. Kita pun kena ikutlah jejak langkah mereka. Mungkin kita sesuai zaman kita, sesuai dengan zaman sejarah hidup Nabi Musa, mungkin sesuai dengan sejarah hidup Nabi Ibrahim, mungkin sesuai dengan sejarah hidup Nabi-Nabi yang lain. Tengoklah, semua boleh dijadikan paduan oleh kita. Baik, terlebih dahulu kita tengok mesej utamanya. Satu, sekalian Nabi menyeru kepada akidah tauhid. Ini besar tu. Jadi Nabi ni kemuncak manusia lah. Ulin nuha tu paling cerdik siapa? Nabi. Bahkan Nabi itu yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, bukan orang biasa. Orang yang dipilih oleh Allah itu pun semuanya menyeru kepada akidah tauhid. Ini menunjukkan akidah tauhid itu penting sangat. Walaupun kita nampak begitu tapi ia sangat penting. Kerana tak ada tauhid, itulah manusia ni jadi sesak, jadi macam-macam lah. Tak ada nuha, tak ada nuha, akal dia tu hilang. Walaupun dia tu, kita tengok orang cerdik, orang hebat, mengaji universiti, tapi macam mana jadi gitu? Bila tidak ada akidah tauhid, jadi gitulah. Jadi gitu. Sebab itu besar. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah rahmat untuk sekalian alam. Dialah pewaris ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar, dan dia adalah mata rantai terakhir para rasul. Oleh itu, bersuluhkan dalil-dalil Al-Quran, janganlah kamu mendustakan rahmat Allah itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan dustakan rahmat Allah itu. Berimanlah kepadanya, kalau tidak musibah akan menimpa kamu. Musibah akan menimpa kamu. Jadi musibah ni tidak nanti orang kafir, orang Islam. Yang Islam ni hilang, dia bukan saja-saja. Bukan Allah SWT saja-saja buat. Orang ada elok-elok buat Islam, tiba-tiba dia binasakan. Biar orang lain jadi penjajah, jadi apa. Tidak. Ada kecuaian kita, ada kesalahan kita, kesilapan kita sebab tak ikut ajaran Nabi SAW yang sebenar. Sebab itu kita jadi orang Islam pun jadi hancur. Setelah dimajukan, dikembangkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat dan generasi awal tu, Islam ni hebat. Selepas tu, tidakkah dalam sejarah kita ni pun baru merdeka, Indonesia pun baru merdeka, negara Islam tu, negara Islam ni kena jajah. Kenapa ni? Padahal Islam dah. Jawabnya kerana Islam pada nama. Islam tidak ikut ajaran Nabi yang sebenarnya. Itulah akibatnya. Cuma tu Allah SWT tidaklah binasakan kita semua sekali. Tidak. Tapi dalam bentuk itulah. Sehingga nak menaikkan balik Islam tu, bukan main susahnya. Bukan main susah. Itulah benarnya. Baik. Paragraf 1 ayat 1 hingga 15. Orang-orang yang menuduh Rasul terakhir boleh dibinasakan.
Paragraf 2 ayat 16 hingga 29 Rasul terakhir dan kitab terakhir Al-Quran. Penolakan terhadap syirik dan menguatkan akidah tauhid. Paragraf 3 ayat 30 hingga 41 menerusi dalil-dalil tauhid khaliqiyah. Itu tauhid khaliqiyah. Tauhid Tuhan sebagai pencipta. Hanya dia sahaja yang mencipta sekalian alam ni, seluruh alam ini. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Kecilnya sampai tak nampak, kuman, virus, apa pun, tak nampak sampai sebesar-besarnya, sebesar langit, sebesar planet, yang besar berkali-kali ganda, beratus kali daripada bumi ini, dia yang menjadikan. Kena sedar itu. Tauhid khaliqiyah dan tauhid rububiyah. Orang-orang kafir diminta berhenti memperolok-olokkan Nabi. Sebab Nabi bawa ajaran tu. Paragraf 4 ayat 42 hingga 47 penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan yang palsu dan ancaman terhadap orang-orang musyrikin. Paragraf 5 ayat 48 hingga 50 seruan kepada tauhid yang sama-sama ada di dalam Taurat dan Al-Quran. Di dalam kitab suci dahulu pun ada, di dalam kitab suci kita pun ada. Paragraf 6 ayat 51 hingga 93 sejarah kenabian dan kerja para nabi. Kemudian di situ ada pecahan di situ sejarah kenabian dan kerja para nabi. Satu, kisah Nabi Ibrahim ayat 50 hingga 71. Nabi Ishak dan Yaqub serta urusan kerasulan mereka 72 hingga 73. Kisah Nabi Lut ayat 74 hingga 75. Tengok situlah. Kisah Nabi Nuh 76 hingga 77. Kisah Nabi Sulaiman dan Daud 78 hingga 82. Kisah Nabi Ayub 83 hingga 84. Nabi Ismail, Idris dan Zulkifl 85 86. Dhunnun, Yunus 87 88. Nabi Zakaria dan Yahya ayat 89 hingga 90. Maryam dan Isa 91. Seruan tauhid para rasul 92 93. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sendiri ada 107. Sebab itulah nama surah ni Al-Anbiya, surah para nabi. Terkumpul banyak nama-nama nabi di dalam surah ini dan bagaimana perjuangan mereka, ajaran mereka. Ajaran utama mereka apa? Tauhid. Musuh utama perjuangan mereka syirik. Itu sebab syirik itu bahaya. Baik. Paragraf yang ketujuh ayat daripada ayat 94 hingga 106 balasan yang berbeza untuk orang-orang musyrikin dan ahli tauhid. Kenapa balasan dia berbeza? Sebab amalannya berbeza. Jadi balasan itu sesuai dengan amalan kita. Paragraf yang ke-8 daripada ayat 107 hingga 112 arahan menjadi muslim dengan menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Sebab apa nak tahu tauhid yang betul? Tak ada orang lain yang boleh cerita, yang boleh bagi tahu kepada kita dengan detail, dengan lengkap. Adapun nabi-nabi yang lain yang asalnya bawa ajaran tauhid itu sudah diselewengkan kitab-kitab mereka. Baik. Kemudian zaman diturunkan. Baca. Apa ni? Aiman baca. Zaman diturunkan. Surah Al-Anbiya besar sekali kemungkinannya diturunkan sekitar tahun ke-9 dan ke-10 kenabian. Ia diturunkan di Mekah bersama-sama surah Al-Mu'minun. Ketika itu, pelbagai tuduhan dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda adalah seorang penyair, seorang pendusta, bukan rasul, tidak lebih daripada manusia biasa dan lain-lain. Dalam keadaan itu, pengetahuan tentang sejarah para nabi dan kedudukan dan jawatan nabi-nabi perlu sekali diketahui. Itulah zaman di mana pertentangan di antara ahli tauhid dan ahli syirik berlaku dengan sengit sekali. Kerana itu, pada ayat yang terakhir sekali di dalam surah ini, Tuhan sendiri diminta supaya membuat keputusan. Berkaitan surah Al-Anbiya dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, di dalam surah Maryam, melalui diskusi dan perbincangan dengan orang-orang Kristian,
mereka diseru supaya meninggalkan akidah Tritunggal dan menerima akidah Tauhid yang murni. Kedua, di dalam surah Taha terdapat diskusi dan perbincangan dengan orang-orang Yahudi dengan mengemukakan sejarah hidup Nabi Musa, mereka juga diseru kepada Islam. Ketiga, di dalam dua surah sebelum ini, Nabi Isa dan Nabi Musa banyak dijadikan sebagai bahan rujukan. Di dalam surah Al-Anbiya ini pula dikemukakan sejarah hidup beberapa orang Nabi secara umum dan ringkas. Sejarah hidup Nabi Ibrahim pula disebutkan secara terperinci. Di celah-celah berita tentang sejarah hidup para Nabi itu, manusia diseru supaya beriman kepada Nabi Muhammad yang merupakan rahmatul lil alamin. Keempat, di dalam surah Al-Anbiya, orang-orang musyrikin diberi amaran bahawa bumi mereka semakin sempit, orang-orang Islam akan berpuasa. Kelima, di dalam surah Al-Hajj nanti, orang-orang Islam dibenarkan berperang untuk mempertahankan diri. Teruskan. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, di dalam surah Al-Anbiya, setelah menyebutkan nama beberapa orang Nabi, dikatakan semua mereka adalah manusia yang baik dan manusia yang dipilih Allah. Wahyu diberikan kepada mereka. Nabi Musa ayat 48, Nabi Harun ayat 48, Nabi Ibrahim ayat 41, Nabi Ishaq ayat 72, Nabi Yaqub ayat 72, Nabi Lut ayat 74, Nabi Nuh ayat 76, Nabi Dawud ayat 78, Nabi Sulaiman ayat 78, Nabi Ayub ayat 83, Nabi Ismail ayat 85, Nabi Idris ayat 85, Zulkifli ayat 85, Zunnun Yunus ayat 87, Nabi Zakaria ayat 89, Nabi Yahya ayat 90, Isa bin Maryam ayat 91, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 107. Sekejap Kalau kita perhati di sini apa ni, Nabi dikatakan semua mereka adalah manusia yang baik. Manusia. Adakah Nabi dari jin? Tak ada. Tak ada. Nabi dan Rasul ni dari kalangan manusia. Kenapa tidak ada? Mereka itu makhluk sampingan saja. Bukan makhluk yang utama. Betul, mereka itu bukanlah juga. Tapi tidak utama, tidak complicated, orang kata. Kehidupan mereka itu banyak perkara tak ada rumit. Tak ada rumit. Kalau kita nak naik bangunan tinggi, kena naik lift. Tidak pernah naik tangga. Dia tak payah. Tunggu sampai tu. Kita kalau sungai besar nak sebelah sana naik perahu susah lah. Zaman dulu kan. Tempat kita ni banyak sungai-sungai kan, besar-besar kan. Ada buaya, ada macam-macam. Jatuh tu disambar buaya. Jadi buat jambatan. Nak buat jambatan tu bukan senang. Kena pandai. Jin perlu? Tak perlu. Jin tak perlu semua itu. Itu sebab banyak. Kita ni banyak. Bila nak buat jambatan tu, ada pula yang rasuah. Jambatan tu tak tahan lama. Masalah jin tak ada timbul masalah tu. Tak timbul masalah tu. Itu sebab dia tumpan kita. Dia makhluk penumpan dalam bab agama. Dari segi kehebatan dia, memanglah dia hebat, dia besar, dia boleh menakutkan kita sampai kita tak boleh tidur. Kalau dia tunjuk rupa dia tu yang pelik-pelik tu, dia boleh, dari segi tu dia hebat lah. Tapi dari segi memimpin tidak. Dia bukan khalifah. Dia bukan khalifah dalam arti kata yang Tuhan nak, iaitu jadi pemimpin. Buktinya tak ada Nabi di kalangan dia, tak ada Rasul. Mereka tumpai kita. Mana jin yang ada sekarang ni, walaupun dia umur panjang, sebelum daripada Nabi lagi dia ada, tak mati lagi, dia kena tunggu Nabi kita. Di zaman Nabi Isa dia tunggu Nabi Isa, di zaman Nabi Musa dia tunggu Nabi Musa. Begitu caranya. Dan tidak disebutkan, mereka itu disebut sambil-sambil, disebut begitu. Tumpan sekali, tumpan sama, begitu saja. Makanannya pun tak ada rumit, semua tak ada rumit, mudah semua kepada mereka. Tak ada cabaran hidup banyak. Cuma dari segi ada nafsu, ada akal, itu cabaran di situ lah, adanya cabaran di situ. Tapi nak kata cabaran yang hebat-hebat, yang besar, nak menegakkan semua negara, ada lawan pula, begitu. Nak kena buat peraturan, undang-undang, mereka tumpai kita saja. Begitu.
Lepas tu selalu kita tengok kan dalam Quran ni tak ada langsung sebut budak, sekali pun tak sebut. Sekali pun tak sebut. Cuma adalah orang duduk bahasa ulama itu, ulama ini duduk sebut Nabi Zulkifli tu kata dia budak, kata dia. Itu pendapat saja, pendapat. Nak kata dengan pasti betul kan? Tak jelas juga. Tak boleh dipastikan juga. Kenapa sampai begitu? Sedangkan agama dia hebat juga. Ramai juga pengikut dia. Thailand pun tak. Sebelah-sebelah tu kan. Sebelah-sebelah Kemboja, Laos apa tu. Budak kuat tu. Di Burma, apa dipanggil Myanmar sekarang. Tu budak lah pengaruh dia. Sampai kepada China, Tibet, apa semua. Luas juga pengaruh dia. Di Jepun pun ada. Tapi kenapa tak disebut langsung? Sebab mereka ni tidak penting mana sebenarnya. Tidak kuat. Walaupun apa amal tak kuat. Dia tidak mudah nak mengatasinya. Sebab itu disebut Yahudi dan Nasara selalu dalam Quran. Ini sebenarnya Tok Guru yang sebenarnya. Kita nak lawan dengan Tok Guru, bukan budak-budak bawah. Budak-budak bawah ni dia ikut bila Tok Guru dia rebah dia ikut. Dia tabik lah kat kita. Begitu. Kemudian dia pun bukan ada mencabar mana-mana, dia tak ada. Dia tak mahu dunia. Itulah yang terbaik, tak mahu dunia. Apa semua dia ketepikan dunia. Jadi apa yang mencabarnya? Pemerintah semasa. Tak ada mencabar. Asalkan dibiarkan dia buat cara dia, ibadat dia, sudah dia. Tak ada apa. Urusan pemerintah ikut kamu lah. Kamu nak pakai sistem mana pun. Jadi tak ada gangguan, cabar-cabaran. Dengan sebab itu orang tak kisah pun. Tapi cuba kalau Islam, kenapa orang sibuk? Sebab Islam ni nak tukar sistem. Jadi kalau budak tu hanya agama saja. Tapi dalam sistem kalau pakai riba, teranyanya lah kerana riba tu sampai bila-bila. Kalau kita tengok, kan macam Thailand, macam mana kan, masyhur tu, negara yang begitu kuat lah, menjadi pusat pelacuran. Orang pergi ke situ. Dia tak kisah. Walaupun pada agama dia terlarang juga, tapi tak ada pengaruh, tak ada kuasa agama tu. Bila tak ada kuasa tu, jadi senanglah kemungkaran berlaku, dan kezaliman juga banyak berlaku dalam sistem undang-undangnya, politiknya, apa semua dia tak campur. Adapun Islam ni tak boleh. Ini tak boleh, ini zalim, ini rasuah, ini tak boleh. Semua ganggu. Jadi itulah yang mengancam pemimpin-pemimpin dunia, mengancam sistem-sistem lain. Sama juga Kristian pun dia tak kisah juga. Tapi kebetulan negara dia tu negara maju. Kebetulan Allah SWT buat begitu. Jadi kita kena terpaksa kena hadapi juga. Padahal dia lebih kurang dengan budak juga dari segi tak kisah dunia tu. Cuma orang dia maju, dan orang dia pada nama saja Kristian, dan ada pengaruh besar. Sebab itulah selalu disebut dalam Quran ni dua tu. Yang lain tak sebut. Tak sebut tu macam jin tadi lah. Dia tu ada. Tapi kenapa tidak diutuskan Nabi, Rasul di kalangan mereka? Sebab dia tumpan saja. Jadi sama juga agama-agama lain. Mudah saja untuk kita nak mengatasinya, untuk menghadapinya. Sebab mereka bukan Tok Guru. Tok Gurunya dua ni. Kemudian yang dua ni pula dia hampir dengan Islam. Dia ada kepercayaan kepada hari akhirat, ada syurga, neraka. Adapun agama-agama lain tak tahu apa. Tak ada benda tu. Ada pun dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang bukan hari kemudian sebenarnya, syurga, neraka, tidak. Jadi maknanya dua agama ni yang dekat. Kita kena fahamkan mereka dahulu. Selesaikan mereka. Bila selesai, mudahlah yang lain itu. Itu maksudnya. Seteruskan. Yang kedua, di dalam surah ini beberapa nama Nabi disebutkan, kemudian dinyatakan peribadi dan perjuangan mereka secara ringkas. Semua Nabi adalah manusia. Mereka makan dan minum seperti manusia-manusia lain. Mereka juga mati. Tiada siapa pun dari mereka yang kekal. Ayat 8. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
B. Semua nabi-nabi itu diberikan wahyu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah, yakni ilah, melainkan Allah. Kerana itu manusia hendaklah menyembah Allah semata-mata. Ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. C. Semua para nabi dengan kehendak dan perintah Allah telah menjadi pemimpin dan imam kepada umat masing-masing. Ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. D. Semua para nabi melakukan kerja-kerja yang baik. Mereka bahkan berlumba-lumba mengambil bahagian dalam kerja-kerja kebajikan. Ayat 73. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Semua Nabi memerintahkan supaya umatnya bersalat dan berzakat dan mereka sendiri melakukannya. Ayat 73. Wa iqamas salati wa ita'az zakah. F. Sekalian Nabi dan utusan Allah adalah orang-orang yang baik dan salih. Mereka adalah orang-orang yang tinggi akhlak dan peribadinya. Ayat 72. Wa kullan ja'alna salihin. Ayat 86. Innahum minas salihin. G. Para Nabi adalah hamba Allah yang sangat benar dan setia. Mereka sangat kuat beribadat. Ayat 73. Wa kanu lana abidin. H. Semua para Nabi-Nabi berdoa ke hadrat Allah dengan penuh minat dan penuh harapan di samping penuh rasa takut dan gerun kepada Allah. Ayat 90. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sekalian Nabi-Nabi Allah adalah orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang khusyuk. Khusyuk adalah ketundukan jiwa dan fikiran yang kesan-kesan baiknya ternyata pada jasad dan anggota badan. Ayat 90. Wa kanu lana khashi'in. J. Sekalian Nabi-Nabi adalah contoh dalam kesabaran dan sifat istiqamah. Ketika menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, sifat sabar dan istiqamah mereka dalam menghadapinya berada di puncak dan mereka berpegang teguh dengan akidah tauhid. Ayat 85. Kullum minas sabirin. Okey, umat bagi sekalian Nabi sama. Keluarga mereka juga sama. Semuanya hamba-hamba Allah. Para Nabi adalah wakil-wakil dan duta-duta dalam kerajaan Allah. Sekejap. Jadi di sini dalam surah Al-Anbiya ni banyak sekali diceritakan tentang keadaan Nabi, hakikat mereka, ajaran mereka dan mereka sebagai contoh. Kenapa perlu dijadikan mereka sebagai contoh? Mereka dijamin oleh Allah. Walaupun begitu mereka manusia. Di sinilah berlaku penyelewengan sepanjang masa, sepanjang zaman. Sampailah ke zaman Nabi kita. Barulah selesai semua. Sebelum itu orang sudah jadikan manusia-manusia, Nabi-Nabi inilah. Sebab orang-orang baik kan. Yang tidak Nabi pun mereka buat Tuhan. Apatah lagi kalau Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Jadi patutlah kalau mereka menjadikan sebagai Tuhan. Itu penyelewengan. Padahal mereka itu bukan Tuhan. Sebab sifat-sifat manusia cukup ada pada mereka. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Semua makan. Tak ada kata Nabi itu tak makan. Semua makan sebagai manusia. Dan tidak kekal. Semuanya mati. Semuanya mati. Kalau ada yang tak mati diceritakan dalam Quran. Tak mati lagi. Tapi mati juga akhirnya. Nak kata kekal? Tidak. Jadi bagaimana nak jadi Allah, nak jadi Tuhan? Kalau begitu, jelas sekali di sini gambaran dalam Al-Quran ini tentang Nabi-Nabi. Orang-orang yang dijadikan sebagai Tuhan dahulu, Nabi Isa ke, Nabi Uzair ke, ataupun yang tidak disebut dalam Quran, Krishna ke, Sri Rama ke, apa semua tu. Kalau kita kata, sebab mereka semua ni sebelum Nabi kita. Kalau sebelum Nabi kita, mungkin mereka itu Nabi. Terutamanya kalau kita tengok kitab-kitab suci, mereka tu nampak banyak juga persamaan kebenarannya dengan Islam itu. Sama. Bahkan kitab-kitab Hindu mengikut pengkaji ulama-ulama kita. Di dalam kitab-kitab yang dia asal, tauhid juga masih ada lagi saki-bakinya. Tauhid juga. Lepas tu kalau dalam bab cerita tentang Nabi Muhammad, latar belakangnya, sifat-sifatnya, tanda-tandanya, tak boleh lawan kitab Hindu. Tak boleh lawan kitab-kitab Hindu. Banyak sebut tepat dengan Nabi kita. Tak akan tepat untuk orang lain. Jadi nampaknya kitab itu kitab daripada langit juga.
mungkin boleh diterima sebab sebelum Nabi kita yang tak boleh terima ni kalau selepas Nabi kita. Tapi ikut mana-mana pun sudah menyeleweng. Banyaklah dalam tu campur bau lah antara yang betul dan yang tak betul. Sama seperti Taurat dan Injil juga. Dan mereka tu telah dijadikan sebagai Tuhan. Padahal apa yang istimewa Rasul tu, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi, wahyu yang mereka dapat. Semua ajaran yang mereka bawa ialah tiada Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Semua sama macam tu. Kemudian kalau berlaku macam lain itu penyelewengan yang berlaku kemudian lah. Mereka tu orang-orang baik, patut kita jadikan contoh. Patut kita jadikan contoh. Sebab apa? Mereka itu maksum. Mereka itu maksum, terpelihara. Walaupun begitu, di dalam Quran juga disebutkan bukan contohnya orang Nabi-Nabi saja seperti sebelum ni. Zulkarnain itu bukan Nabi. Bukan Nabi. Tengok, takut-takut kita kata Nabi, kita nak ikut macam mana. Mereka itu maksum. Mereka itu dijaga oleh Tuhan. Kita tak sama macam. Sebab itulah ada sahabat-sahabat Nabi. Kita boleh ikut perjuangan mereka. Mereka itu orang yang mengikut orang-orang yang baik, Nabi ni. Sebab itu yang suruh ikut mereka tu, salaf itu. Sebab mereka dah yang ikut ajaran Nabi kita yang sebenarnya. Dan kita umat Islam ni satu-satunya yang berjaya mengekalkan akidah tauhid, ajaran tauhid. Walaupun ada bunga-bunga di sana sini nak cenderung ke arah itu sekadar itu saja. Dia tidak pergi jauh. Antara hikmat lah yang saya nampak lah. Hikmat kenapa Allah SWT takdirkan kubur Nabi itu kemudian dia jadi berada di tengah dalam masjid. Masjid Nabi asalnya di luar, bukan tanah dalam masjid. Sebab masa tu rumah Nabi itu di luar daripada masjid. Tapi lama-lama dah dibesar-besar-besarkan jadi di dalam. Salah satu hikmat Allah yang saya nampak lah ialah nak membuktikan betapa umat Islam ni terpelihara akidah tauhid. Walaupun orang Islam kan sayangnya kepada Nabi tak terkira. Sayangnya luar biasa. Cuba tengoklah kalau orang buat karikatur ke apa ke, tunjuk perasaan itu mati pun ada. Sampai menentang tunjuk perasaan di hadapan kedutaan ini rata dunia. Nah, itu sikap orang Islam sayangnya kepada Nabi. Tapi adakah mereka menyembah Nabi? Tak. Sampai sekarang 1444 Hijri tak ada siapa walaupun dalam masjid menghadap kiblat semua. Dan pemerintah pun sentiasa menjaga supaya jadi tidak ada yang tak cerdik tu ambil kesempatan. Jadi pada dasarnya secara keseluruhannya ulama-ulama mana-mana pun sentiasa bagi peringatan. Tak ada sembah Nabi ini, tak ada. Hikmat Tuhan juga, Nabi SAW tidak benarkan gambar. Dia peringkat itu. Sebab kalau ada gambar manusia ni boleh puja gambar. Mula-mula gambar tu, lepas tu dia buat patung. Jadi hikmat Allah SWT, ajaran Nabi itu dia kemas itu. Supaya apa? Supaya tidak ada gambar dia pun tak ada. Jadi kita semua yakin kalau orang kata ini gambar kayu, dia tahu mana. Apatah lagi kalau nak buat patung. Kan tak ada juga orang sebuah gambar. Tak ada. Sedangkan agama Sikh yang baru kemudian dah jadi syirik sebanyak mana. Kalau kita pergi ke gurdwara mereka kan, memanglah sujud. Dia buat replika kubur Guru Nanak tu. Itu padahal baru. Kita tak boleh terima lah. Tak mungkin dah dia tu Nabi. Sebab selepas Nabi kita tidak adalah Nabi yang lain. Yang kemudian, nak ceritanya yang kemudian pun sudah tidak boleh bertahan. Sangat. Syirik ni kuat juga pengaruh dia. Kecuali kalau Islam, kuasa Islam, itu yang boleh tahan. Yang lain tak boleh bertahan. Walaupun yang baru, Guru Nanak tu baru saja. Itu pun tak boleh bertahan. Jadi syirik juga, kena syirik juga. Tiga. Rasulullah SAW diperolok-olokkan dan dipermain-mainkan. Orang-orang musyrikin bila saja melihat Rasulullah memperolok-olokkan baginda dengan berkata, inilah dia orang yang memburuk-burukkan Tuhan kita.
ayat 36. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tasliyah dan ditenangkan jiwanya dengan dikatakan rasul-rasul terdahulu juga diperolok-olokkan. Ayat 41. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Keempat, Rasulullah dituduh dengan pelbagai tuduhan. Orang-orang musyrikin Mekah merendah-rendahkan Rasulullah dengan kata mereka, dia seperti orang-orang lain, tidak lebih daripada seorang manusia. Ayat 3. Hal hadza illa basyarum mithlukum. Apabila mendengar wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang musyrikin berkata, ini tidak lebih daripada mimpi-mimpi yang mengarut. Ayat 5. Bal qalu adghathu ahlam. Rasulullah dituduh telah mencipta dan mereka Al-Quran. Ayat 5. Bal iftarahu. Di antara tuduhan yang dilemparkan kepada baginda ialah baginda seorang penyair. Ayat 5. Bal huwa syair. Jawapan kepada orang-orang musyrikin diberikan bahawa tidak ada seorang rasul pun yang tidak memerlukan kepada makan dan minum, dan tidak ada seorang rasul pun yang hidup kekal. Ayat 8. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Sekejap, mana? Di sini pun pengajaran kepada umat juga. Pengajaran kepada umat juga. Hikmat Allah SWT buat. Kenapa? Rasulullah dan Nabi-Nabi dahulu yang baik-baik, yang terpilih tu pun kena tuduh. Jadi kalau kita ni pejuang-pejuang Islam yang kemudian ni, kalau ada, tak payah risau. Buat tak dengar, buat tak tahu. Orang nak kata apa, biar dia kata lah. Dia tak kata gila lah. Nabi kena kata gila. Kena kata tukang sihir lah, kena kata macam-macam, bodoh lah, kena kata. Walaupun kemudiannya orang yang mengatakan tu dia tahulah kemudiannya akibatnya. Sebab kadang-kadang perbuatan orang-orang yang ke depan, ke jauh fikiran dia, orang biasa dia tak nampak. Cuba kita tengok contoh Nabi Nuh contoh. Buat dia duduk ketawa. Duduk ketawa, oh gila Nuh. Gila. Sebab apa? Tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada apa, duduk buat perahu. Padahal dia tak tahu perahu itulah yang akan menyelamatkan orang lain. Yang tak ada selamat kecuali yang naik perahu tu. Yang naik perahu tu siapa? Orang-orang yang beriman lah. Orang-orang yang dikatakan bodoh. Pemimpin yang baik, yang cerdik, yang bijak macam tu pun dikata juga. Nak lepas daripada manusia kata ni tak boleh lepas di dalam hidup dunia. Dengan sebab itu, ini pengajaran kepada kita. Pengikut-pengikut Nabi ni memang begitu. Bahkan Nabi-Nabi itu dipenjara, dihukum, dibenci, dimusuhi. Nabi kita sendiri sebaik-baik contohnya dihalau, disekak, dihalang daripada berdakwah, dicuba untuk membunuhnya. Sampai begitu sekali. Itulah orang-orang yang baik memang begitu. Kadang-kadang dia ada cabaran tu. Kalau kita tak kena cabaran tu, nasib lah. Nasib. Tapi dari satu segi Tuhan kira semua tu susah-susah tu pun Tuhan kira. Bukan saja-saja. Cuba kita kata nasib lah, tak ada susah. Kita kata begitu. Seperti askar lah, askar. Orang yang jadi askar kan dapat keistimewaan yang banyak, boleh buat pinjaman itu, boleh dapat kemudahan itu, kemudahan ini. Kebetulan dia jadi askar tu tidak masa perang. Mujur lah dia kata, mujur. Gitu. Kalau kena perang dia lah kena mati dulu. Jadi orang kata mujur. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kalau urusan dengan manusia, setakat tu lah manusia nak kemudahan, nak apa, kebetulan tak nak berlaku, ialah mujur lah sebaik dia. Tapi kalau perjuangan untuk agama tak boleh fikir begitu. Tak boleh fikir begitu. Susah kau, senang kau, macam mana kau, kena ingat. Ini ujian. Jadi dia mari dah berapa banyak contoh Nabi-Nabi ni macam tu. Sebab itu Maulana Maududi kan, Maulana Maududi tak pernah jawab. Orang kata apa ke dia? Dia senyap. Kalau ada pun orang lain tolong jawab. Dia tak ada jawab. Tak perlu buang masa. Nak suruh orang tengok, nanti kita tak ada. Tengok kerja ni.
Dia jadi orang semakin menilai, semakin menghargai. Itu dia. Salah seorang tokoh tafsir yang menjadi rujukan kepada kitab ni juga. Dia memang jenis tu. Dia tak ada balas, dia tak kata apa. Ikutlah orang kata. Dia buat kerja dia. Itu cara yang terbaik sebenarnya. Sebab apa yang kata kepada kita tu, kita ni setelah Nabi kita, umat Muhammad, saudara-saudara kita juga, adik-adik kita juga. Kita kena anggap dia tak cerdik ni, adik-adik kita, ikut dia lah. Kalau dia cerdik, tak akan kata begitu. Sebab dia tak cerdik lah. Tapi dia saudara kita, kita nak balas pun tak kena. Jadi kita pun tak cerdik jugalah. Jadi kita biarkan, buat tak tahu. Buat kerja kita. Begitu. Ni cuba tengok ni, semua ni diceritakan apa yang dihadapi oleh Nabi-Nabi itu. Ni orang terpilih ni. Orang terpilih. Begitu. Maknanya orang yang terpilih bukan maknanya Allah SWT bagi kemewahan, bagi kesenangan dalam hidup, keselesaan, tak ada cabaran. Tidak. Semakin terpilih orang tu, semakin banyak cabaran dia. Semakin banyak cabaran dia. Teruskan yang kelima, salah satu tujuan utama kejadian alam semesta dan kejadian manusia. Salah satu tujuan manusia dicipta ialah untuk menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Manusia diberi kebebasan memilih antara yang baik dan yang buruk. Di dalam surah Al-Anbiya dinyatakan bahawa kejadian langit dan bumi bukanlah untuk Allah bermain-main dengannya. Bahkan ia sesuai dengan kehendak Allah yang penuh dengan hikmat. Ayat 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tujuan manusia dicipta adalah untuk mengujinya dengan kebaikan dan keburukan. Ia akan menghadapi kesukaan dan kesedihan. Setelah mati, dia akan diminta menjawab tentang segala tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Keenam, satu perkara ajaib telah didedahkan berkenaan dengan kejadian langit dan bumi. Satu pendedahan ajaib telah dikemukakan tentang kejadian langit dan bumi bahawa kedua-duanya pada asalnya bercantum. Kemudian ia dipisahkan oleh Allah. Alangkah sesuainya pendedahan yang dibuat 1400 tahun yang lalu dengan teori Big Bang yang dikemukakan oleh saintis moden. Ayat 30. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ketujuh, pendedahan yang menakjubkan tentang air. Pendedahan yang menakjubkan tentang air terdapat di dalam surah ini bahawa Allah menjadikan setiap hidupan daripada air. Kerana itu manusia dituntut supaya beriman kepada Allah. Ayat 30. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Jadi habis di situ surah ini. Tujuan B di sini, B di bawah 5 ni kan, satu tujuan utama kejadian alam semesta. Tujuan B ni, tujuan manusia dicipta adalah untuk mengujinya dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kehidupan kita ni ada dua sudut lah, baik dan buruk. Ujian dalam bentuk baik dan buruk. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Itulah yang kita akan menghadapi kesukaan dan kesedihan dalam kehidupan ni. Orang yang sama pada ketika tertentu sedih. Orang yang sama pada ketika yang lain suka. Memang ada. Itu semua menjadi dalil, bukti kepada adanya hari pembalasan. Baik dan buruk itu bukan berhenti setakat sini. Dia ada balasan dia. Balasan baik bagi amalan baik, balasan buruk bagi amalan buruk. Kemudian dia akan diminta bertanggungjawab yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di sini disebut ni. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai ujian yang pasti. Sebagai ujian yang pasti. Sebab itu kita tengok dalam hidup ni tak ada yang terlepas. Hidup dunia ni tak ada yang terlepas daripada buruk dan baik itu. Suka dan duka itu memang sifat dunia yang Allah SWT buat. Memang begitu. Dan semuanya kena mati. Termasuk Nabi-Nabi juga. Al-Anbiya, surah Anbiya ni. Nabi-Nabi itu pun mati juga.
Itu bukti, sebesar-besar bukti bahawa kita bukan Tuhan. Nabi-Nabi juga bukan Tuhan. Kalau Tuhan Al-Hayy, ya hidup sebenarnya. Hidup kita ni hidup pinjaman, sekejap saja. Kadang-kadang kita sehari dua lepas ada anak saudara lelaki yang meninggal dunia. Barang yang tak sangka kan, pergi beli pasar Ramadan dengan isterinya, balik basuh motor. Lepas tu duduk buat-buat, sedap juga kalau buat jepuk buat jepuk bubur udang kan. Dalam keadaan gitu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu hakikat. Jangan lupa itu. Jangan leka. Walaupun segar-segar pun, sehat-sehat pun jangan. Kita boleh mati bila-bila masa. Jadi sementara mati itu Tuhan uji macam-macam. Dalam hidup kita, Tuhan uji macam-macam. Uji itu apa? Antara baik dan buruk. Buruk pun ujian, baik pun ujian juga. Baik pun ujian juga. Jadi yang suka tu apa? Suka tu banyak lah yang suka kan. Ujian tu kena beringat. Kadang-kadang suka-suka sangat, tiba-tiba mari duka. Dia boleh berlaku hidup ni dalam masa sekejap saja. Boleh berlaku. Barang yang kita tidak sangka-sangka. Jangan sebab itu jangan ralik, orang kata. Jangan leka. Sentiasa ingat kepada Tuhan. Jangan terfikir nak buat maksiat, nak buat benda jahat, nak buat benda derhaka kepada Allah, benda yang dilarang oleh Allah, sebab tak tahu bila Allah SWT nak ambil gitu. Nabi-Nabi pun begitu. Jadi kita siapa? Kena mati. Kena mati. Jadi hikmat Allah juga mati. Kalau tidak, manusia tak akan nampak apa yang dia buat tu, apa ganjaran dia, apa balasan dia. Yang disebut kalau buat seperti buat kebajikan tu, belanja tu seperti sebiji, kemudian jadi setangkai. Dalam setangkai itu ada berapa biji, beratus biji. Nak dapat di mana? Nak tahu di mana? Di mana nak dapat hasil? Seolah-olahnya Allah SWT kata kamu tak payah buat kerja banyak, tak payah susah-susah banyak. Kalau dah jadi tua, jadi nyanyuk macam-macam pula. Tak ada gigi pun satu hal. Tak ada gigi pun satu hal. Kemudian jadi nyanyuk pula. Tak perlu. Sekejap saja. Kalau amalan kamu banyak, Tuhan boleh ganda-gandakan. Cukup, kamu setakat itu saja. Seseolahnya begitu. Seseolahnya begitu. Kalau kita fikir gitu kan, insaf lah jadi insaf. Jadi kita tak tahu Allah SWT nak bagi setakat mana. Jangan risau kalau kita kata sekejap sangat tak ada nak buat. Allah SWT boleh ganda-ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah SWT boleh ganda-ganda. Jadi ataupun contohnya Imam Nawawi 45 tahun je itu. Umur dia 45 tahun, mati dah. Dia tak ada anak pun. Tak ada anak. Tapi dia ada ilmu, dia tinggal ilmu. Setiap kali orang baca kitab dia akan sampai kepada dia. Mana panjang lah, panjang. Seperti hidup lama jugalah. Sebab orang duduk syarah lagi, duduk baca kitab dia. Hakikat hidup tu apa? Nak dapat pahala. Kalau selepas mati pun dapat pahala juga. Apa masalahnya? Mati muda ke apa ke? Sebab itu kita orang Islam ni tak sepatutnya susah hati. Nak mati muda ke, nak mati tua ke, ikut dia lah. Nak bunuh diri, jangan. Jangan sekali-kali. Biar kepada Tuhan. Ikut dia. Dia boleh buat semua tu. Jangan kita kata, pendek sangat tak sempat kita dah buat ibadah. Allah boleh ganda-gandakan. Kalau kita ada sesuatu seperti imam-imam besar tu, orang lain boleh baca pula. Setiap kali baca tu, macam kita hidup lah, kita duduk buat. Ya apa masalah? Tak ada susah hati kita ni hidup sebagai orang Islam. Begitu juga Nabi-Nabi, perjuangan dia ada. Cuma Nabi-Nabi dulu sesuai dengan zaman dia, Allah SWT buat panjang-panjang umur semua. Panjang umur. Tapi Nabi Isa umur 33 lah. Umur 33 dah tak ada dah. Atas muka bumi. Dia bukan tua pun. Tetapi cuba tengok pengikut dia. Tapi pengikut yang tak betul lah. Bukan salah dia, bukan dia ajar itu. Sebab itu Tuhan tanya kan di dalam surah yang kita telah bincang dah dahulu, surah Al-Ma'idah. Tuhan tanya, apakah kamu ajar begini? Nabi Isa jawab, tidak, aku tidak ajar betul, kamu tahu. Semasa aku hidup, aku ajar macam mana. Lepas aku mati, tak tahulah.
mereka buat begitu. Ni Allah cerita kemudian hari, cerita yang dia akan tanya kemudian di akhirat besok. Dah cerita dah. Dia akan tanya begitu Nabi Isa. Bukan tanya tu nak marah kepada Nabi Isa, tidak, dia tahu. Tapi supaya terbukti semua orang dengar. Nabi Isa kata dia tidak ajar. Dia tidak ajar. Itu yang kita nak perlu faham di sini ya. Perlu faham di sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kena mati. Tak ada yang kekal. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul. Mati bukan bermakna hilang segala-galanya. Bahkan kita sebagai orang mukmin kena percaya mati kita pergi kepada yang lebih baik lagi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang dahulu. Yang dahulu tu dunia. Dan pengikut-pengikut dia pun begitu. Kena faham tu. Kena yakin tu. Gitu. Barulah senang hati. Barulah bahagia. Kalau tidak, susah hati. Susah hati. Begitulah ya. Habis dah surah Al-Anbiya. Wallahu a'lam.